penghujung semester pengajian pada semester ini. Alhamdulillah, sentiasalah kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang sangat tidak terhingga, walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 ini yang melanda. Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk meneruskan pembelajaran walaupun dengan secara online. Alhamdulillah. Walaupun di sana sini ada kekurangan, ada kekurangan, kelemahan, biasalah. Bila online ni banyak kekurangannya kan. Tak sama dengan kita belajar berhadapan. Dari sudut penyampaian ilmu itu juga lain, dan penerimaan daripada student juga lain. Dari sudut barakah pun dah tak sama. Barakah pun tidak sama mengaji dengan secara online ni. Bahkan para ulama menyebutkan, antaranya Syekh Isa Al-Ma'asrawi kan menyebut, kalau belajar Quran ni kan, belajar talaqi Al-Quran ni, dia kata tak boleh untuk memberi sanad. Belajar secara online ni tidak boleh diberikan sanad. Maksudnya Syekh tak boleh mengucapkan ajaz tukar, sebab dia tak nampak murid dia baca di hadapan secara betul. Tak sama tak sama belajar secara jauh dan secara berhadapan. Dia kata kalau dari sudut nak belajar macam mana, untuk belajar tu boleh lah kan, boleh untuk belajar betulkan tajwid dan sebagainya, itu memang tak ada masalah. Bolehlah belajar Quran, boleh, tidak ada masalah. Akan tetapi dari sudut untuk memberi sanad itu, memberi sanad ini adalah satu benda yang besar kan. Satu perakuan daripada seorang guru kepada murid dia untuk memberikan sanad bacaan Al-Quranul Karim, maka beliau mengatakan tak boleh. Mesti baca secara berhadapan dengan guru. Sebab sanad ini adalah satu benda yang sangat penting dalam agama Islam. Lebih-lebih lagi kalau bacaan Al-Quranul Karim untuk memberi sanad mesti berhadapan. Istilah berhadapan. Jadi yang tasmi' yang mana baca dengan guru tu, kalau nak mengaji bersanad tu, hati-hatilah. Hati-hati. Jangan sampai kita menjatuhkan martabat sanad Al-Quranul Karim itu. Untuk belajar tak ada masalah. Untuk belajar tidak ada masalah. Sebab bila berhadapan ni lain. Seorang murid itu dari sudut adab, dari sudut akhlaknya, maka seorang guru itu dia beri sanad bukan hanya sekadar ilmu sahaja, tetapi dia memberikan sanad dengan penilaian beliau terhadap murid itu dari sudut segala benda kan. Dari sudut perwatakan, dari sudut akhlak, dari sudut ilmu itu memanglah tidak dipertikaikan. Tapi dari sudut berhadapan ini dia akan ada banyak perkara yang akan lebih memberi manfaat, terutamanya kepada murid lah. Terutamanya kepada murid yang ingin belajar. Okey, itulah perkara yang harus kita sedar dalam kita belajar secara online ni. Walaupun mungkin kita semakin rasa selesa kan. Mungkin rasa selesa lah sebab mudah. Mudah untuk kita. Tak perlu keluar rumah. Ada internet, boleh belajar kan. Maka benda tu menjadi sesuatu yang lain lah daripada dahulu. Dari dulu kita bersusah payah kan, kena keluar pergi ke kelas, berjalan dan sebagainya kan. Memerlukan kudrat yang banyak untuk kita pergi. Dalam perjalanan itu pun sudah ada cabaran-cabarannya, belum lagi masuk ke dalam kelas pengajian tersebut. Jadi lain perkaranya. Walaupun kita berasa senang, tapi sebenarnya dari sudut menuntut ilmu yang sebenarnya, maka ini bukan cara yang terbaik dengan online kita kena tahu. Kamu kena tahulah. Jadi sedarlah di mana kedudukan kita. Kita yang tahu kita belajar ataupun tidak sebenarnya. Kita belajar ataupun tidak semasa guru mengajar, ataupun kita buka online saja tapi kita tak bagi perhatian
ataupun buat benda lain, ataupun yang lagi teruk lagi terus hilang pun ada kan. Bukan tak ada yang terus online je, kamera tutup kan. Tuannya entah ke mana kan, tidurlah dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang berlaku lah, cabaran kepada kita. Jadi kita kena tahu nilai diri kita ni dengan ilmu tersebut. Kena tahu. Jangan rasa hebat lah. Jangan kita merasakan, oh aku dah habis degree kan. Sedangkan ada dalam bahagian degree tersebut yang kita ambil dalam secara online ni, yang mana penilaiannya pun tak akan sama lah dengan penilaian secara berhadapan. Itu perkara yang perlu kita sedar. Memanglah Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala masih bagi, Alhamdulillah. Tapi cara kita berinteraksi dengan perkara yang baru ini, macam mana kita berhadapan tu, itu terpulang kepada diri masing-masing dan kita kena muhasabah. Tengok balik diri sendiri, tengok balik diri sendiri. Semak balik diri kita, di mana kita berada kan. Betul-betul kita belajar, Alhamdulillah kalau betul kita belajar. Kalau kita tak belajar, kita main-main, tapi kita nak kata kita belajar, itu kita masing-masing kena sedar. Perlu menyedari hakikat keadaan diri sendiri dan cuba perbaiki. Bagi orang yang mengambil manfaat daripada peringatan, dia akan cuba baiki. Itulah sifat orang beriman. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan ini dia beri manfaat kepada orang beriman yang mana tahu untuk mengambil pengajaran daripada peringatan tersebut. Kalau peringatan dibagi banyak mana sekalipun, tapi pelajar tu dia buat tak tahu, maka itu bukan sifat orang beriman dan dia tidak ambil manfaat pun daripada peringatan tersebut. Sifat orang beriman, dia mengambil manfaat, memperbaiki diri dia daripada peringatan-peringatan, tazkirah yang diberikan oleh orang lain. Itu adalah sifat orang beriman. Dari sudut mana kita berada, sama ada kita seorang pelajar, kita beriman dari sudut belajar kita itu, maka hendaklah kita perbaiki diri kita dengan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Tengok balik di mana tahap kita, kefahaman kita, supaya kita dapat manfaat daripada ilmu tersebut. Kita tak mahu ilmu yang kita belajar ini akan menjauhkan kita lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Target kita, hadaf kita adalah untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita belajar. Bukan kita dengan mendapat ilmu kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu untuk kita beramal, walaupun sedikit ilmu tapi beramal itu adalah tujuan. Kita belajar dan untuk ikhlaskan diri kita supaya dapat lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ilmu banyak, menggunung tinggi sekalipun tapi menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah satu perkara yang sangat merugikan kepada seseorang tersebut. InsyaAllah sama-sama kita muhasabah. Kita muhasabah diri kita. Dalam tempoh yang telah kita lalui dalam belajar secara online ni, tengok apa benda yang dah kita dapat. Bukan sekadar lulus sahaja kan. Lulus tu pun apa, betul tak kita lulus tu dengan secara yang betul kan. Kalau ada yang kita buat dengan cara menipu, dengan cara yang tidak betul dan sebagainya, maka itu adalah tanggungjawab kita sendirilah, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dari sudut menipu dalam exam ataupun sebagainya, maka itu kena minta halal daripada guru kita. Kerana kita berinteraksi dengan manusia, dengan makhluk di situ. Ada syaratnya. Bertaubat saja tidak cukup, tapi kena minta maaf dan ampun kepada orang yang kita buat kesalahan tersebut. Dan kalau menipu dari sudut exam ni, maka dengan guru lah. Dengan guru yang mengajar itu yang kita kena berhadapan, jujur dengan apa yang telah kita lakukan. Kalau tidak, ilmu kita tidak akan memberi keberkatan dalam kehidupan kita. Ingat, sampai bila-bila perkara ni kita akan bawa dalam kehidupan. Boleh insya-Allah. Bagi peringatanlah kepada kita supaya kita tidak lupa.
Baik. Dalam subjek taujih kita ni, taujih al-qiraat 1 ini, kita dah sampai ke penghujung lah. Penghujung itu dalam bab al-mad, babul mad yang telah dimuqarrarkan kepada kita untuk semester ini. Itulah bab-bab yang telah kita baca, yang telah kita pelajari. Dan insya-Allah kita akan buat ujian akhir. Ustaz rasa bukan minggu depan minggu lagi satu. Minggu depan minggu 14 kan, minggu 15. Boleh tak? Pagi, kita buat pagi. Ataupun ada syafawi ke apa, boleh bagi tahu awal. Hari Isnin. Hari Isnin pukul berapa? Pukul 10. 1 jam saja. Ustaz tanya dulu ni untuk semua. Hari Isnin Hari Isnin pagi. Boleh? Jawab sikit. InsyaAllah boleh. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Jangan ada yang syafawi lah pula. Kalau ada ustaz nak buat syafawi, bagi tahu dulu. Kata dah ada. Tapi kalau memang dah janji untuk hari Isnin tu syafawi, sebab tu ustaz tanya dulu supaya tidak bertembung. Ustaz bagi masa lah pada kamu untuk study. Mungkin minggu 14 ni ramai nak mengejar muqarrar, nak buat assignment dan sebagainya kan. Jadi ustaz bagi masa lah sedikit. Tapi tak payahlah lama sangat kan. Minggu 15 tu buat. Lama-lama pun tak study juga. Sama je. Jadi kamu adalah masa sedikit untuk kamu tengok balik. Boleh insya-Allah hari Isnin berapa bulan Tengok jap. 4 Ustaz, 4 bulan. Isnin minggu depan 4 11 insya-Allah. 11 hari bulan 10 Oktober. Minggu depan 14, minggu 14 kan, 4 bulan, 11 bulan insya-Allah. Nanti Ustaz akan ingatkanlah Ustaz akan buat dalam grup reminder. Pukul berapa? Pukul 10 okey? Ke pukul 9? 9 ke 10? Kalau Quran dah tak ada bagi kan? Cepat, 9 ke 10? 10 lah Ustaz. 10. 10 11 Okey, ada lagi cadangan? Seorang yang jawab. Wakil. 11, 1 jam je. 11 hari bulan. Ya? 4 hari bulan minggu depan. 11. 11 ada syafawi. 11 bulan saya Syafawi? Syafawi berapa? Syafawi 4 ke 3, tak ingat. Yang ada berapa? Yang ada 3 Ustaz. Tengok ini yang susah ni. Banyak. Kau apa Syafawi? Syafawi dia boleh ni kan. Seorang je. Ada lagi yang lain. Kalau ramai kita kena ni. Tapi kalau seorang je kamu kena minta. Ada juga. Petang pun ada Syafawi Ustaz minggu 15 tu. Petang bukan pagi. Tak. Ni yang ada 8. Apa? Yang ada 8. Petang ke Ada pagi? Syafawi juga. Petang Tapi tak tahu lagi kau apa tak. Tak tahu lagi apa. Bagi tahu lah Syafawi kata Ustaz ada exam. Okey. Ataupun Ustaz kata kalau pukul 9 pagi rasanya tak boleh lagi Syafawi kot. Ke macam mana? 9, 10. Tak reti. Baik pagi. Awal pagi. Bukan 8, 9 dah lewat dah tu. Boleh pukul 9 lah. Pukul 9. 9 hingga 10. 11 hari bulan.
Siapa tadi ada Syafawi tadi? Saya Ustaz 9 ke 10. Pagi ke? Pagi. Kuat sikit suara. Pagi Ustaz. Bukan ada suara je. Ha? Pagi. Ustaz mana? Ustaz Ammar. Ustaz Ammar? Ustaz. Hmm. Bagi tahu Ustaz Ammar ada exam. Boleh Ustaz. Saya bagi tahu. Minta nak selepas pukul 10 lah dekat dia. Okey Ustaz. Seorang je, yang lain boleh? 9 hingga 10 pagi. Minta lah excuse kata lepas pukul 10 dekat Ustaz. Ada lagi? 9 pukul 9 pagi. Buat awal senang. Okey, kalau tak ada apa, itulah ketetapan kita. 11 hari bulan 10 hari Isnin pukul 9 hingga 10 pagi insya-Allah. Yang seterusnya, assignment. Assignment tolong hantar sebelum hari Jumaat minggu depan. Minggu 14. Sebelum hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari terakhir. Anda siap dah boleh hantar dah. Jumaat 8 hari bulan 10. Wakil saja yang hantar. Wakil kumpulan. Hantar dalam KLMS untuk assignment. Dan minggu ni ada satu lagi kumpulan akan membentang hari Rabu ni. Okay. Ada apa lagi? Itu saja untuk peringatan untuk dari sudut teknikal untuk kita semester ni. Dan kehadiran kamu ni kamu isi ke tak ni KLMS setiap kali kelas? Tolong isi tolong isi kehadiran dalam KLMS. Setiap kelas. Okey, insya-Allah ini kita teruskan lagi bacaan kitab Al-Kashfu ni. Mungkin yang terakhir lah untuk yang terakhir untuk dalam kitab ni akan kita baca Babul Mad. Babul Mad ni sambung daripada Babul Mad. Itu pada muka surat 64. Tajuk yang seterusnya. Surat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ad-darain amin. Awal tsani babu ilalil maddi fi fawatihis suwari. Awal yang kedua iaitu dalam masih lagi dalam al-mad, babul mad. Bab pada menyatakan sebab illah al-mad fi fawatihis suwari, pada permulaan surah, pada awal surah. Fawatih as-suwari, permulaan surah yang mana ada ahruf al-hija, hurufun hija, yang ada huruf-huruf yang dipanjangkan bacaan, dan dipanjangkan bacaan mad. Apakah illahnya? Apakah illah? Bukan semua huruf bukan semua huruf yang dipanjangkan bacaan. Hanya huruf yang berbentuk nama huruf tersebut ada huruf mad di tengah, kemudian selepasnya adalah huruf selain daripada hamzah. Contohnya lam kan. Alif lam mim. Bentuk dia lam alif lam dibaca dengan nama huruf tersebut ala sabili al-hikayah. Lam alif disebut alif mim. Terusnya huruf apa? Mim. Ha tidak dipanjangkan Macam ha, nama dia al-ha'u Jadi sebutan pada huruf ha pendek. Huruf ya pun tidak, ya, sin kan. Huruf apa lagi? Ha, ya, sama juga. Yang mana ada huruf hamzah maka tidak dipanjangkan bacaan pada huruf al-hijab tersebut. Huruf yang berbentuk
Bentuknya adalah bentuk mat. Lam, mim, ya, sin, huruf sin kan. Qad, ain, kaf, ha, ya, ain, sad kan. Qaf, nun. Apa lagi? Alif, lam, mim, ra pun tidak ra disebut dengan 2 harakat saja. Sebab bentuknya adalah ada hamzah pada nama huruf tersebut. Ini yang dibincangkan pada bab ini, mat pada huruf-huruf tersebut. Kenapakah dibaca dengan panjang? Qala Abu Muhammadin Al-Imam Makki rahimahullahu ta'ala. I'lam anna al-madda fi fawatih as-suwari innama yuhdhafu lijtima'i sakinaini lazimaini. Ketahuilah bahawa mat pada fawatih as-suwar dia dihadzaf lijtima'i sakinaini lazimaini. Kalau ada 2 sakin yang lazim maka dihadzaf. Ini pun pelik juga, tak apa. Fahaithuma ijtama'a as-sakinan famudda litufassila ataupun litafsila bainas sakinaini bil maddi. Ketika mana bertemu 2 sakin tersebut, 2 sukun tersebut. Contoh lam, alif, mim. Alif huruf mat dan mim mati. Maka bertemu dua sakin. Cara untuk menjelaskan pertemuan 2 sukun ini adalah dengan muddah, dengan dipanjangkan bacaan tersebut. Lam, seperti mana mat lazim. Mat lazim yang telah kita sebutkan pada bab sebelum ini. Mat lazim apabila bertemu huruf mat bertemu dengan sakin, maka dipanjangkan bacaan untuk menyampaikan sebutan pada huruf mati tersebut. Kalau tidak dipanjangkan bacaan, maka huruf tersebut ataupun perkataan itu tidak dapat dijelaskan sebutannya. Alladhi yaqumu maqama harakatin. Mat itu dia mengambil tempat harakat. 2 benda yang mati, dia nak dihidupkan, mesti dihidupkan dengan harakat. Maka dalam kes ini, dalam kes mat lazim ini, apabila 2 mati, dipanjangkan dengan mat. Dengan sebutan mat tadilah, kadar yang panjang untuk menyampaikan, untuk membezakan di antara 2 sukun tersebut. Untuk menghidupkan, untuk menyampaikan sebutan tu. Kalau tidak dipanjangkan, maka sebutan itu susah untuk disebut. Jadi dipanjangkan bacaan dengan mat, dengan kadar al-isba' itu adalah untuk menjelaskan sebutan huruf tersebut. Lam kan, contohnya. Mim dengan 6 harakat. Okey. Jadi yang mengambil tempat harakat pada mat lazim ini ialah apa? Al-mat. Muddah, al-mad yang mengambil tempat yaqumu maqama harakatin, mengambil tempat harakat, baris. Yatawassalu biha ila al-lafzi bis-sakin ats-tsani, untuk menyampaikan lafaz sebutan sukun yang pertama dan yang kedua tersebut. Untuk menyampaikan sukun pertama tu dah mati. Bila mati dia tidak boleh nak disebut. Jadi untuk menyampaikan kepada sukun yang kedua dengan bacaan panjang itu, maka akan sampailah al-lafzu ila as-sakin ats-tsani. Fa huwa mabniyun ala ma qaddamna min al-'ilali fil maddi lil mashdud ataupun lil musyaddad was-sakin. Ini adalah perbincangan yang telah kita sebutkan pada bab yang terdahulu. Sama sahaja illah dia adalah untuk menyampaikan suara itu, sebutan itu kepada as-sakin ats-tsani pada bab mad lazim al-musyaddad. Contoh ad-dhallin kan, al-haqqah ataupun al-ana. Yang telah
kita sebut pada bab yang lalu, pada mad lazim. Maka pada fawatihis suwar ni dia juga adalah bentuknya mad lazim, mad lazim. Apa yang jenis masuk kelas lambat-lambat ni? Al-maddul lazim yaqa'ani ba'da harfil maddi wal lid. Yang terletaknya selepas daripada huruf mad dan lid. Fahuwa mithluhu fil illah al-mutaqaddimati fatamuddu qaf sad sin mim nun lijtima'i as-sakinain, kerana bertemunya dua sukun pada perkataan tersebut, pada sebutan huruf tersebut, ala sabilil hikayah bi ismi al-huruf. Nun kan. Wa aslu hadhihi al-huruf, asal huruf-huruf ini al-waqf, wa aslu hadhihi al-huruf al-waqf 'alayha. Asal huruf ini adalah dibaca dengan waqaf. Dia mati lam. Mim tu mati. Huruf mim tu adalah asalnya adalah waqaf, mati. Nun mati. Dia memang mati, tidak ada baris. Qaf dia mati, tidak ada baris. Al-waqfi 'alayha li'annaha hurufut tahajji mahkiyatun. Sebab dia ni adalah huruf at-tahajji al-hija yang kita sebutkan mahkiyah. Kita sebut dengan nama dia. Ghairu mukhbarin 'anha bi syai'in. Tidak ada kaitan dengan benda yang lain. Fasukunu wal waqfu 'alayha huwa asluha. Maka as-sukun dan waqaf 'alayha huwa asluha. Asalnya dia adalah mati. Memang asalnya adalah mati. Kalau dia satu, memanglah kita nampak kan. Qaf satu. Tapi alif lam walaupun berada di pertengahan, tetapi asalnya dia adalah mati. Dia adalah huruf hija yang mati, yang tidak ada baris. Dia tidak ada makna. Dari sudut al-kalam memang tidak ada makna. Alif lam mim, dia bukan satu kalimah yang dipahami maksudnya. Contoh yang dipahami maksud, kalau apa kita kata zahaba kan, pergi, ada maksud. Huruf zal, ha, ba tu ada maksudnya. Apabila huruf al-hija disambungkan huruf, ada maksud zahaba. Tetapi alif lam mim dia tidak ada maksud. Dia ada maksud, maksudnya bukanlah bermaksud pergi, bukanlah bermaksud makan, tidur dan sebagainya, tidak ada maksud. La ya'lamuha illa Allah. Illa Allah. Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mengetahui hakikat maksud alif lam mim. Dari sudut bahasanya memang tidak ada maksud. Adapun dari sudut pentafsiran para ulama yang mendatangkan tafsir yang pelbagai, itu adalah ijtihad para ulama yang mana mereka dibukakan pintu hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan maksud-maksud bagi huruf-huruf tersebut. Ada yang mengatakan itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala kan. Ada yang mengatakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagainya, pendapat-pendapat yang boleh kita baca dan kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab qiraat dan sebagainya berkaitan huruf al-hija. Dan pendapat yang paling tepat sebenarnya la ya'lamuha illa Allah. Memang huruf yang Allah Taala sebutkan la ya'lamu haqiqataha illa Allah Subhanahu wa taala. Dan paling dekat pun kalau kita kata nama Allah, bolehlah kalau nak berijtihad, itu ijtihad para ulama. Kalau betul, betul. Kalau salah, maka tak ada masalah kan. Huruf ini adalah huruf-huruf yang Allah Ta'ala datangkan di awal surah untuk memberitahu kepada bangsa Arab. Kepada bangsa Arab bahawa Al-Quranul Karim ini yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menggunakan huruf-huruf yang memang kamu ketahui, yang memang telah kamu gunakan di dalam percakapan kamu, di dalam kehidupan kamu, wahai bangsa Arab. Kamu mengetahui huruf-huruf ini daripada dulu sampailah
saat Al-Quran itu diturunkan. Jadi tidak ada sebab untuk kamu mengingkari kalamullah yang datang kepada kamu. Itu juga satu pendapat para ulama lah. Apabila orang Arab mendengar, maka mereka kata bahawa ini adalah benar. Kalam ini adalah benar. Memang kami pakai huruf ini. Akan tetapi mereka yang tidak mahu menerima kebenaran itu kerana keangkuhan, kesombongan mereka terhadap Nabi SAW. Walaupun pada hakikatnya mereka mengakui akan kebenaran Al-Quranul Karim. Itu adalah antara tafsir-tafsir berkaitan alif lam mim. Tapi dari sudut maknanya memang tidak ada maknalah. Satu huruf disebutkan lam ataupun qaf, memang tidak memberi maksud yang tertentu. Kalau disebut kepada orang secara berhadapan, maka tidak akan difahami, tak faham. Tidak diketahui maksud. Memang tidak ada maksud yang khusus. Dia adalah nama bagi huruf tersebut. Nama bagi huruf tersebut. Dan apabila begitu, aslu hadhil huruf al-waqfu 'alaiha. Fasukun wal waqfu 'alaiha huwa asluha. Maka dia sifatnya adalah sifatnya mati, sukun, waqaf di atasnya kan. Tidak ada baris. Itu huruf al-hija. Apabila mati maka berlakulah mat tadi yang panjang. Huruf mat bertemu dengan huruf yang mati. Qaf, maka wajib dibaca dengan panjang. Sebabnya tadilah yatawassalu biha ila al-lafzi bis-sakin ats-tsani. Al-maddu yaqumu maqama al-harakah. Mengambil tempat harakat untuk nak menyebut huruf tersebut. Kita bincangkan dari sudut lafaz kan. Dari sudut lafaz. Taujih al-lafzi bagi mad fi fawatih as-suwar. Okey. Habis, situ saja. Faham situ? Okey, insya-Allah. Seterusnya, fa in taharraka as-sakin ats-tsani li'illatin aujabat dzalik. Fa in taharraka as-sakin ats-tsani, kalau sukun yang kedua tadi kan, contoh pada qaf ataupun mim, apabila dia berbaris ataupun dia dibariskan huruf tersebut yang asalnya mati kan. Asalnya mati, dibariskan huruf tersebut li'illatin, kerana ada sebab untuk kita membariskan huruf tersebut, aujabat dzalik, maka wajib untuk dibariskan huruf tersebut yang asalnya mati. Faminal qurra'i man yatrukul madda ala halihi. Di kalangan qurra ada di antara mereka yang mengekalkan keadaan huruf tersebut dalam keadaan isba'nya, madnya kan. Alif lam mim Allah ataupun mahasiban nas pada surah Al-Ankabut. Pada surah Ali Imran dan surah Al-Ankabut perbincangannya kan. Apabila mim tersebut dibariskan. Kenapa dibariskan? Li'illatin aujabat dzalik. Illah baris itu kerana kita nak menyambung huruf mim itu dengan ayat yang seterusnya. Maka kena hidupkanlah huruf tersebut. Huruf mim tersebut perlu dihidupkan. Maka di antara qurra mereka yang mengekalkan dalam keadaan mad. Kawarsyin khassah. Seperti mana Imam Warsh. Disebut Imam Warsh ni kerana pada alif lam Ankabut itu adanya berlakunya naqal. Kalau wasal maka akan dibaca dengan naqal. Alal asl. Wala yu'taddu bil harakati لأنها عارضة حدثت لعلة الوقف عليها والسكون والأصل. Okay, jadi nak bincang kenapa dibaca dengan panjang. Kenapa dibaca dengan panjang? Sedangkan illah, iaitu illah bagi mad itu telah hilang. Illah bagi mad kita telah hilang kerana apa? Kita dah hidupkan baris mim tersebut. Illah bagi mad ialah as-sukun kan? As-sukun. Lam mati. Okeylah, tak ada masalah. Mim. Okey, kalau waqaf tak ada masalah kan? Tapi sekarang kita baca dengan wasal. Mim Allah. Maka kita telah menghidupkan baris tu. Jadi sukun itu telah hilang. Maka kenapa masih lagi dikekalkan bacaan mad? Itu perbincangannya kan. Jawapan dia ialah
li'annaha 'aridah. Kerana baris itu adalah baris yang mendatang. Bukan baris yang asli ataupun lazimah kan. Hadathat li'illatil waqfi 'alaiha. Yang dia datangnya kerana illah waqaf. Apabila kita nak sambung, maka kita datangkan harakah al-'aridah tersebut. Wasukunu huwal aslu. As-sukun adalah al-aslu, maka kesan sukun itu masih ada pada huruf mim itu, menyebabkan illah untuk dipanjangkan bacaan itu masih dibenarkan. Kerana illah sukun itu masih ada, kerana harakah yang datang itu adalah harakah al-'aridah yang mendatang. Wa dzalika nahwu alif lam mim Allah likulli al-qurra. Dan alif lam mim mahasiban nas berlaku naqal pada awal surah Al-Ankabut fi qiraati Warshin li'annahu yulqi harakat al-hamzati min ahasiba ala al-mim. Berlaku naqal kan? Naqal. Jadi naqal ada masalah lah. Masih lagi membaca dengan isbah. Pada bacaan yang pertama masih membaca dengan al-isbah. Alal mim. Falamma kanatil harakatu fil mim laysat bilazimah. Dia bukannya harakat lazimah. Maka abqa al-madda ala halihi. Maka mengekalkanlah, pembaca akan mengekalkan ataupun warsh mengekalkan al-mad ala halihi. Mim mahasiban nas. Li sukunil mimi wa sukunil ya'i qablaha. Yalah, kerana illah mad itu masih ada kan. Mim sukun bagi mim dan sukun ya qablaha wa huwa al-qiyas. Wal ikhtiyaru fi alif lam mim ahasiban nas. Ikhtiar bagi Imam Makki, dia memilih bacaan isbah. Okey, itu adalah bacaan yang pertama. Wa minhum man la yamudduhu, dan di antara qurra ada mereka yang mereka menyebut bahawa illah mim, illah mad itu telah pergi, telah tiada, maka tidak perlu dipanjangkan lagi, tidak perlu panjangkan bacaan mim tersebut, maka dia kekallah dalam keadaan al-mad al-asli, baca dengan dua harakat. Itulah bacaan yang kedua kan. Yang kita tahu alif lam mim ada dua bacaan kan kalau wasal. Jadilah alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagi surah Ali Imran ada dua bacaan, satu isba' dan satu dengan qas. Tadilah man la yamudduhu, kerana illah mad itu telah hilang. Illah mad telah hilang. Dia telah berbaris. Mim itu telah berbaris, maka dia kembali kepada mad asli. Begitu juga wajah kedua bagi Imam Warsh, alif lam mim hasiban nas. Ada dua wajah juga. Ada dua wajah. Man la yamudduhu. Baca dengan sama ada isbah, sama saja Ali Imran dan Ankabut bagi Imam Warsh ada dua wajah. Adapun al-baqun pada Ali Imran dua wajah lah. Pada bacaan Al-Ankabut kalau wasal macam mana? Mati dia masih kekal mati seperti mana surah-surah yang lain. Kalau kita kata alif lam mim dzalikal kitab, mati kan. Boleh wasal. Tak ada masalah boleh baca wasal. Jadi Ankabut pun alif lam mim ahasiban nas. Dia macam tu, mati. Dia berada pada keadaan asal iaitu mati bagi al-baquna minal qurra li ghairu Imam Warsh. Imam Warsh saja pada surah Ankabut, maka dia ada dua wajah sebagaimana surah Ali Imran. Okey. Wa minhum man la yamudduhu, itu maksudnya kan, man la yamudduhu lianna ath-thani qad taharrak. Ath-thani itu huruf mim tersebutlah. Fazala lafdhul mim liltiqa'is sakinain. Maka telah hilang sebab mad itu. Liltiqa'is sakinain wa alaihi aktsarul qurra fi alif lam mim Allah. Wa wal ikhtiyaru li ijma'ihim ala dhalik. Ikhtiar bagi Imam Makki. Okey, boleh faham? Kenapa dibaca dengan
isba' dan kenapa dibaca dengan al-qasr. Fa in qila, kalau ditanyakan fali ayyi illatin, ini masalah yang seterusnya. Fali ayyi illatin hurrikat al-mimu fi alif lam mim Allah wa mal farqu bainahu wa baina alif lam mim ahasiban nas. Apakah illah kita membariskan mim pada alif lam mim Allah pada surah Ali Imran, dan apakah bezanya di antara surah Ali Imran dan surah Al-Ankabut? Fal jawabu anna fi harakatil mimi fi alif lam mim Allah. Okey, bincangnya adalah pada baris mim tersebut. Kenapa dibariskan dengan baris fathah? Kenapa tidak dibariskan dengan baris dhammah ataupun tidak dibariskan dengan baris kasrah yang merupakan baris yang asal? Kasrah ni baris yang asal pada apa? Iltiqa' as-sakinain. Kita pernah baca kan? Pernah baca bab iltiqa' as-sakinain. Al-aslu fi iltiqa' as-sakinain al-kasrah. Di mana tanwin lah. Khairanillah kan? Khairan Allah. Maka kita membariskan nun tersebut dengan baris bawah. Itu adalah yang asal pada iltiqa' as-sakinain. Akan tetapi pada surah Ali Imran dan surah Al-Ankabut ni tidak dibariskan dengan baris bawah ataupun baris dhammah. Dhammah memang tidaklah. Tapi diambil baris fathah. Limadha? Ma as-sabab? Ma huwa as-sabab? Thalathatu aqwalin. Ada 3 pendapat. Al-awwalu annaha futihat li sukuniha wa sukuni ma ba'daha wa huwa al-lamu al-mushaddadah ala niyyatil wasli bima ba'daha. Di baris atas kan diberikan baris fathah kepada mim tersebut li sukuniha kerana dia mati, wa sukuni ma ba'daha selepas daripadanya, iaitu al-lam al-mushaddadah pada ismul jalalah Allah, ni'mallah. Ala niyatil wasli bima ba'daha wa wajabat al-harakatu fiha li'annaha laysat min hurufil maddi wal lin allati tamuddu lil mushaddad fataqumul maddatu maqam al-harakah. Maka hendaklah wajib dibaca dengan wajib baris alif tersebut kan, alif Allah kan, Allahu berbaris atas. Maka ni ala niyatil wasli, wajib diberi baris fathah kepada mim tersebut, bukannya baris kasrah. Bukannya baris kasrah, tapi diambil baris fathah yang merupakan baris bagi aliful wasl. Aliful wasl pada ismul jalalah Allah, mimallah, ala niyatil wasli bima ba'daha. Maka wajabat harakatul fiha. Okey. Itu adalah pendapat yang pertama. Wal qaul ats-tsani annaha futihat li sukuniha wa sukunil ya'i qablaha. Tadi kita ambil illahnya adalah illah mim tu mati dan kemudian lam selepas itu mati. Ini kita tengok kepada mim itu mati dan sebelumnya adalah mati juga. Ya li sukuniha yakni al-mim wa sukunil ya'i qablaha. Sama juga. Tapi cuma bezanya, yang ini adalah illah sukun al-ya' qabla al-mim. Mim tu di tengah, sebelumnya mati dan selepas dia pun mati. Itu maksudnya. Ala niyyati wasliha bima ba'daha. Sama juga ala niyyati wasliha bima ba'daha. La ala niyyatil waqfi 'alaiha, dan kita tidak berniat untuk waqaf pada huruf mim tersebut. Fahiya fi hadzal wajhi ka aina, seperti mana kataan aina berbaris atas, aina, ainal makan. Asalnya mati, ain. Kemudian dihidupkan dengan baris atas, dan wa kaifa, kaifa. Wajah yang kedua, melihat kepada huruf ya yang mati sebelum daripada mim tersebut. Wal qaul ats-tsalitsu annaha ulqiya 'alaiha harakatul alifi min ismillah. Diberikan harakat
alif daripada ismullah jalla dzikruhu, Allah berbaris atas kan, bahagian atas. Dia mengambil harakat baris atas pada ismul jalalah. Ala niyyatil waqfi 'alaiha. Kalau kita berniat waqaf, memang Allah tu kita akan baris ataskan. Jadi baris fathah tersebut diberikan kepada mim yang berada sebelum daripadanya. Dan kita tengok waqat'u alif ismillah lil ibtida'i biha. Pada ismul jalalah Allah ni memang kita nampak dia adalah alifu al-was ataupun hamzah wasal. Akan tetapi sebenarnya dia adalah hamzah qata', alif qata'. Qata' ismu Allah lil ibtida'i biha. Allah bermula dengan baris fathah. Nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Wa ala anna al-alifa min ismillah alifun qata'. Ala qauli Ibni Kaisan, ismullah ni adalah pendapat yang paling kuat ialah dia adalah asalnya adalah isim qata', adalah alif al-qata', hamzah qata' kan. Walaupun dia pada tulisannya adalah hamzah wasal dan disambungkan pun hamzah wasal, tetapi sebenarnya dia adalah isim yang sangat-sangat agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Asalnya adalah qata'. Okey. Wa innama wasalat, dan dia dijadikan hamzah wasal kerana apa? Likathrati isti'mal, kerana terlalu banyak penggunaannya kan. Kita bismillah kan, bismillah, maka dia telah menjadi hamzah wasal likathrati ismal, sedangkan asalnya adalah hamzah qata'. Hamzah qata' ismullah, nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza hiya 'indahu fi kulli mawdi', pada semua tempat lah, pada semua tempat nama Allah Subhanahu wa taala ni asalnya adalah hamzah qata', akan tetapi telah menjadi wasal likathrati al-isti'mal. Asluha al-hamzatu wal qata', lakin rafadha asluha, dia telah tidak menggunakan yang asal lagi. Kalau hamzah qata' maka kita kena sebut bismi Allah lah kalau nak sambung asalnya, tapi kerana kathratul ismal, kathratul isti'mal bagi nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadi wasal. Wa wusilat bima qablaha li kathratil isti'mali fahiya wal lam, fahiya yani alif tadi, wal lam ba'daha bimanzilati qad, bimanzilati qad. Falamma ulqiyat harakatul hamzati 'ala al-mim taharrakat. Falamma ulqiyat harakatul hamzati 'ala al-mim, maka dia berbarislah apabila harakat hamzah Allah pada ismu al-jalalah tadi diberikan kepada mim, maka berbarislah mim tersebut. Wasarat bimanzilati alif lam mim mahasiban nas fi hadzal wajhi ala qiraati warsh. Samalah, dibariskan atas. Ada 3 sebab ni. Disebutkan pertama kerana ya mati dan lam selepasnya mati. Yang kedua kerana ya mati dan kerana mim mati dan lam mati. Kemudian kerana mim mati dan ya mati. Dan yang ketiga mengambil baris asal bagi nama Allah Subhanahu wa taala ismul jalalah, iaitu baris fathah. Baris fathah diberikan kepada mim yang asalnya mati. Fa ammal farqu, apakah pula perbezaan baina alif lam mim Allah Ali Imran wa alif lam mim hasiban nas li Warsh? Fa huwa ma qaddamna min anna harakatal mim fi alif lam mim Allah tahtamilu 3 awjuhin ala ma dzakarna. Okey, fahiya mutamakkinatun fil harakati. Okey, itu tak ada masalah. Alif lam mim Allah. Adapun alif lam mim ahasiban nas, adakah dia ini adalah hamzah qata' juga? La tahtamilu harakatul mim fi qiraati Warshin illa wajhan wahidan. Pada bacaan surah Al-Ankabut, maka dia kembali kepada kaedah yang asal lah bagi Imam Warsh, iaitu wa huwa ilqa'u harakatil hamzati 'alaiha, memberikan harakat al-hamzah tadi kepada mim
mim yang berada yang mati sebelum daripada hamzah tersebut. Fahiya 'aridah, maka baris tersebut adalah 'aridah yang mendatang. Fal maddu fihi aqwa min al maddi fi alif lam mim wa bil maddi qira'atu warshin fihima. Okey, pada kedua-dua tempat. Dan juga ada juga riwayat dengan bil qas pun adalah bacaan yang kedua bagi Imam Warsh juga. Sama. Terusnya, qala Abu Muhammadin wal maddu fi hadzal fasli fi awail as-suwari liltiqa'i as-sakinaini musyabba'un 'inda al-qurra. Mad pada bahagian ini dibaca dengan al-isba', al-isba' dibaca dengan panjang 'inda al-qurra'i kullihim. Ghairu, ada pengecualian, annama waqa'a ba'dahu musyaddad amkanu fil mad. Okey, ini perbincangan yang sedikit detail yang mungkin kita boleh kita ambil sebagai ilmu lah. Kadar mad ni kalau kita kata 6 sama je kan. Kadar mad ni 6. Pada alif lam mim tu al-musyaddad kan. Ataupun pada nama yang selalu kita sebut mad, al-mad al-lazim al-harfi al-musyaddad. Alif lam, kerana dia masuk kepada mim kan. Mim al-musyaddad. Yang kedua tu yang mukhaffaf. Kalau alif lam ra mukhaffaf kan. Sebab lam tu dia tidak masuk kepada huruf yang musyaddad, tapi dia masuk kepada huruf yang mukhaffaf yang tidak bertasydid. Alif lam ra. Jadi perbincangan di sini ialah apakah beza di antara contoh alif lam mim dan alif lam ra. Dia kata ghairu annama waqa'a ba'dahu musyaddad. Contoh alif lam mim amkanu fil mad. Dari sudut mad dia lebih kuat. Lebih kuat. Adapun kadar dia sama sebenarnya kan. Kadar dia 6 harakat. Kuat tu dari sudut kita kena gunnahkan mim tersebut. Gunnah mesti cukup kadar gunnahnya kan. Alif la tu 6. Lam masuk kepada mim tu kena gunnah dengan kadar al-gunnah. Yang selalu kita sebut dengan kadarnya 2 harakat. Lam 2 kan, kadar 2 harakat. Lam mi tu baru bermula 6 yang seterusnya. Mim. Akan tetapi sebenarnya yang paling tepat dalam menentukan kadar gunnah ni bukan dengan 2 harakat. Al-gunnah sebenarnya lah. Ni mungkin kamu tak pernah dengar ataupun benda baru kan. Kadar gunnah sebenarnya bukan 2 harakat, tapi dia adalah kadar yang al-masmu', yang hanya boleh diketahui dengan at-talaqqi saja kan. Kadar gunnah dia ada perbincangan dia. Perbincangan maratibul gunnah. Maratibul gunnah yang mana paling panjang, ada yang pendek sedikit. Sedangkan kita belajar untuk memudahkan disebut kadarnya adalah harakatani. Yang penting ada kadarnya kan. Lam tu kadar gunnah tersebut. Samalah kita dengar pada tempat lain pun. Mimma anna kan. Ataupun al-gunnah pada al-ikhfa kan. Anta kan. Sebenarnya dia ada beza di antara mimma dengan gunnah dengan ikhfa dan idgham ma'al gunnah an yaqul ataupun ialah an yu'min min yaum. Tersebut 2 harakat yang biasa kita belajar kan. Sebenarnya dia ada perbezaan dan kadar tersebut hanya dapat diketahui dengan talaqi. Bezanya hanyalah sedikit saja sedikit saja. Yang paling tinggi kadar gunnah ialah pada wajibul gunnah. Contoh anna ataupun pada mimma yang contoh macam tu. Itu yang paling tinggi kadar gunnah. Okey, kembali kepada perbincangan kita. Disebutkan bahawa mad pada al-musyaddad itu lebih amkan fil maddi min alladhi laysa ba'dahu musyaddad. Contoh alif lam ra kan. Itu beza. Alif lam ra dan alif lam mim. Mad pada alif lam mim itu lebih amkan, lebih kuat berbanding mad pada alif lam ra. Kuat sedikitlah. Kadarnya sama sahaja.
Dibagi contoh di sini nahwu qasin mim surah Asy-Syu'ara. Ada bacaan yang baca dengan izhar. Ada dua bacaan kan? Satu izhar dan satu idgham pada mim sin mim tersebut. Kalau bacaan kita Hafs, kita baca dengan idgham. Qasim mim. Okey. Adapun bacaan yang lain, tak silapnya bacaan Imam Hamzah. Baca dengan izhar kan? Nun tersebut izhar, dipisahkan. Qasin, sebut dengan nun. Qasin mim, baca dengan izhar. Maka apa yang hendak pengarang sebutkan di sini ialah al-mad pada qiraah man adghama amkan huwa amkanu maddan min al-maddi fi qiraati man adhhara an-nun itu maksudnya. Samalah macam contoh yang saya sebutkan tadi, perbezaan di antara alif lam mim dan alif lam ra. Okey, boleh faham tak? Wa kadzalika al-maddu fi kaf ha ya ain sad. Pada huruf sad. So pada baca dengan kalau baca dengan baca yang ada dua bacaan juga, izhar dan idgham. Yang baca dengan idgham sad dzikru, man adgham ad-dal ashba' ala qiraati man adgham ad-dal min hija'i sad fi dzal fi dzikri min maddi man adhara. Qiraah yang baca dengan izhar sad dzikru. Kalau sekalipun kadarnya itu adalah panjang sedikit, dia hanya panjang sedikit saja. Tapi ala kulli hal, amalan kita ni ialah al-isba' lah. Dengan isba' dengan 6 harakat. Dan memang pun kadar-kadar isba' tawassul qas ni dia hanya dapat diketahui dengan tepat ketika mana bertalaqi. Bertalaqi barulah dapat ditentukan kadar yang betul. Dan kadar itu juga berlainan. Kadar itu berlainan kalau bacaan kita lain kan. Bacaan kita hadar, maka kadar dia pendek sedikit. Kalau bacaan kita bacaan tadwir, panjang sedikit. Dan yang bacaan at-tahqiq, maka lebih panjang. Panjang sedikit kadar, mengikut bacaan masing-masing lah. Apa yang digunakan oleh al-qari, seorang pembaca tersebut. Akan tetapi surah amkan tersebut memang yang musyaddad, maka lebih kuat matnya berbanding dengan al-mukhaffaf. Okey. Wal illatu fi dhalika anna al-musyaddada harfun yaqumu maqama harfain. Kenapa musyaddad lebih kuat? Ialah kerana musyaddad ini dia satu huruf yang hakikatnya adalah dua huruf kan yang bertasydid. Wa fi zinati harfain, dia dalam bentuk dua huruf. Fatala al-maddu qablahu bi ishtighal al-lisan li ikhraj harfin huwa fil asli harfan. Maka dia hendak panjang sedikit saja kalau panjang pun. Kadarnya. Tidak berlebihan. Wa aidan fa inna jawaz iltiqa'i as-sakinaini innama huwa fil asli lil musyaddad. Asal pada iltiqa' as-sakinain adalah pada al-musyaddad. Sebab yang pertamanya adalah mati kan. Wa qisa alaihi ghairul musyaddad. Yang tidak musyaddad maka dikiaskan ke atas al-musyaddad. Contoh qasin mim. Dia tidak ada gunnah tu lah. Maka kadar dia pun menjadi pendek sedikit berbanding al-musyaddad. Fal aslu aqwa, yang asal adalah lebih kuat. Wa aula bil maddi min al-far'i wa min al-qurra'i man yusawwi bainahu. Ada di antara qurra' yang menyamakan bainahu wa baina ghairi musyaddad fil mad. Ini yang biasalah, mungkin kadar panjang disebut itu hanya sedikit ya. Sedikit tu boleh kita kata dengan satu harakat. Dan kadar yang tak sebab sebenarnya mad ni kalau harakat tu panjang sedikit saja. Kalau kita sendiri baca pun kan, kita baca pun seorang baca dan seorang lain baca, dia tak akan sama 100%. Sebutan itu dia hanya panduan kepada kita. Tawassul kan. Kita baca dengan tawassul, contohnya bima unzil fa harakat. Ada orang yang panjang sikit, ada yang tapi secara kita panggil secara general kan, secara umumnya itu adalah kadarnya kan. Kalau kata kita nak kata menggunakan jari kan, bima 4 macam tu kan. Itu adalah
kaedah-kaedah yang disebut oleh para ulama untuk mendapat sebagai panduan untuk kita menetapkan panjang bacaan tersebut. Pada hakikatnya hanya dengan talaqi sahaja kita akan dapat tahu ketepatan sesuatu bacaan itu kan. Wa illatuhu fi dhalika anna al-madda innama wajaba li ijtima'i sakinain. Yalah, mad tu kerana ijtima' sakinain. Fa kaifa ma ijtama'a wajaba al-maddu lahumā fal maddu yusilu biha ila an-nutqi bis-sakin. Kana musyaddadan. Pendapat kedua ni kata sama je panjangnya kan. Okey, betul lah. Sama je, ada dua pendapat. Yang kata panjang sedikit itulah. Mungkin panjang sedikit saja, mungkin satu harakat. Kana musyaddadan aw ghairu musyaddadan fadzalika sawa, maka tidak ada masalah. Tak ada panjang, tak ada beza pun kan. Alif pertama ada qasim mim dan qasim mim. Sama saja dari sudut kadarnya. Dari sudut kekuatannya memanglah yang musyaddad akan lebih kuat daripada yang al-mukhaffaf. Qala Abu Muhammadin, seterusnya. Wa ziyadatul maddi lil musyaddadi aqwa. Okey. Wa dhalika anna alladhi ajma'a ala jawazihi min iltiqa'i sakinain huwa ayakuna al-awwalu harfu mad wal lil wa ath-thani harfan musyaddadan fa huwa al-aslu thumma qis alayhi fil jawazi far'u as-sakin ghairu musyaddad ba'da harfil maddi wal lil. Okey, ini yang diulang saja tadi kan. Wa sibawayh la yujizuhu wa kathirun min ashabihi ala man'i jawazihi illa ma'a al-musyaddad wal musyaddadu wal asl. Maksudnya Sibawayh dia tidak, ya dia kata yang mukhaffaf tidak perlu dipanjangkan. Itu biarlah pendapat dari sudut lughah kan. Wal musyaddadu wal aslu lahu maziyatun ala al-far'i, maka yang asal itulah yang perlu dijadikan sebagai asas ke atas yang furu'. Wal mushabbahu bisyai'i laisa kamithli dhalika syai' fi quwwatihi wa tamakkunihi. Fa ziyadatul maddi ma'al musyaddadi ahsan. Imam Makki dia nak menguatkan lagi yang hujjah bahawa al-musyaddad itu dia kadarnya sedikit panjang. Ahsan. Li'annahu al-aslu ni al-musyaddad fi jawazi iltiqa' as-sakinain. Wa kilal wajhaini hasanun. Tak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Seterusnya, fa amma maddu ain, huruf ain pada kalimah kaf, ha, ya, ain sad dan ain sin qaf. Lain pada huruf ain dia ada khilaf. Ada yang baca 2, 4, 6 pun ada. Kalau dalam bacaan thayyibah dan sebagainya. Tapi yang biasa kita dengar 4 dan 6 lah, ain dan ain ni. Pada surah Maryam dan surah apa? Asy-Syura kan. Asy-Syura ain tersebut ada khilaf, ada tawassut dan ada isba'. Dan itulah disebut fa amma mad ain fi kaf ya ain sad wa fi ain siqaf adalah berbeza. Duna mad mim qalilan, sedikit kurang, linfitahi ma qabla al-ya. Dia adalah mad lin asalnya ain ni kan. Ain. Dia kata kalau mad lin ni maka kadar dia sedikit pendek. Linfitahi ma qabla al-ya'i fi hija ain. Sedangkan wa kisri ma qabla al-ya' fi hija mim. Pada huruf mim dia adalah huruf mad yang solid. Adapun ain adalah huruf al-lin. Okey. Fa harful maddi wal lini amkanu fil maddi min maddi harfil lin. Mad pada huruf mad lebih kuat berbanding dengan mad pada huruf lin. Wa kilal wajhaini mamdudun liltiqa'i sakinain, sama saja. Walau qala qailun inni usawwi bainahuma fil maddi lianna fi kiltayhima sakinaini ijtama'a lakana qiyasan. Kalau nak kata sama pun itu adalah ala al-qiyas. Lakinna tafdila mad mim ala mad ain aqwa fi an-nazari. Dari sudut nazarinya, dari sudut teorinya, mad pada huruf mad itu adalah lebih kuat berbanding mad pada huruf lin. Wa fi riwayati fi dhalika li jami'il qurra wa aktharu hadha al-mad inma ukhidha musyafahatan. Tengok akhirnya falasahnya begitu juga kan. Semua mad-mad yang kita bincang ni mestilah diambil secara musyafahah. Musyafahah sahaja yang dapat menentukan
kadar panjang mad tersebut yang paling tepat. Walaysa huwa kulluhu bimansusin. Adapun dari sudut mansus, perbincangan dirayahnya boleh dibincangkan, tapi yang paling tepat dengan musyafahah. Okey. Seterusnya, fa amma tadhilu harfil maddi wal lin fil maddi ala harfil lin ma'al hamzah. Lin yang al-mahmus pula kan. Wala ikhtilafa fihi nahwu saw'ah syai' si'at. Fi qira'ati warsh. Mad lin kan, baca dengan 4 dan 6. Dari sudut kekuatannya huruf mad lah. Yang mad okey, dari sudut mad yang ada hamzah. Contoh mad mad al-muttasil kan, mad wajib al-muttasil, dan mad lin yang 4 harakat, maka dari sudut kekuatan dia adalah sama, fala ikhtilafa fi, tidak ada beza. Walaysa ain fil maddi ka maddi syai' fil waqfi. Dia kata ain ni adalah ain pada ain awal surah tadi lah, kaf ha ya ain sad dan ain sin qaf. Ain tersebut dia tak sama dengan mad syai' fil waqfi. Syai', kalimah syai' mad lin al-mahmuz lil imam warsh kan, baca dengan tawassut dan isbah. Adapun pada waqaf fil waqfi syai' dia adalah arid disukun kan, boleh baca dengan 2, 4, 6. Tak samalah dengan ain. Kerana apa? Lianna ain as-sakinan fihi laziman fil wasl wal waqf. Ain itu adalah lazim kan. Sukun dia adalah lazim. Sedangkan syai' innama arada fihi lijtima'i sakinaini fil waqf, pada waqfan sahaja. Maka fahuwa ka ya'lamun, dia macam arid disukun lah. Ya'lamun 2, 4, 6 kan. Fil waqfi wa shibhu alladhi madduhu ghairu musyabbah. Tidaklah terlampau panjang. Qad madha dhikru dhalika wa illatuh. Maka fa'ain alzamu fil maddi min syai' fil waqfi fi ghairi qira'ati warshin ala tara annaka la tasilu ain bima ba'daha illa bil mad. Yalah, ain kan, kaf ha ya ain sad, dia hanya satu keadaan saja kan, sama ada al-mad tu sama ada bitawassut ataupun al-isbah. Yang penting dia mad, dia panjang kan. Berbanding tak sama dengan syai' pada selain daripada qiraat warsh. Pada waslan memanglah tak sama kan. Waqfan pun tidak sama. Wa tasilu syai'an bima ba'daha fi ghairi qiraati warshin bi ghairi mad. Fahuma mukhtalifani. Fa in waqafta alaihima kana maddu ain fil waqfi kamaddiha fil wasli. Ada ain sama je lah, sama ada wasal ataupun waqaf kan. Wa yadkhulu fi syai'in fil waqfi min al maddi mithlu ma yakunu fi ya'lamun, sama je lah, arid disukun wa nahwu fil waqf. Ghairu anna syai'an aqallu mad li'annahu laysa fihi harfu mad wal lin, innama fihi harfu lin. Wa qad bayyana anna harf al maddi wal lin idh wajaba lahu al mad fa huwa amkanu fil maddi min harfi al lin idza wajaba lahu al-mad. Huruf mad ni dari sudut kekuatan mad tu, maka mad yang pada huruf mad lebih amkan, lebih kuat berbanding mad pada huruf al-lin. Itu je yang nak bincangkan. Okey, seterusnya, masalah seterusnya, perbincangan seterusnya. Wa'lam anna al-madda ma'as sakin ba'da harfil maddi wal lin. Okey. Wal musyaddad ba'da harfil maddi wal lin aqwa minhu ma'al hamzah ba'da harfil maddi wal lin. Ni bezanya nak kata antara mad lazim dan mad yang sebabnya adalah hamzah. Mad munfasil ataupun muttasil kan, yang sababul mad yang kedua hamzah. Maka mad lazim lebih kuat lah. Dari sudut kekuatan, level kekuatan mad tu yang paling tinggi adalah mad al-lazim. Wa illatu dhalika anna harful maddi wal lin idza waqa'a ba'dahu sakin musyaddad aw ghair musyaddad la budda fihi min al-maddi darurah. Wajib al-lazim baca dengan
dengan isba'. Liyasila bil maddati ila al-lafzi bis-sakin wajib. Adapun wal hamzatu idza waqa'at ba'da harfil maddi wal lin laka an tad'a isba' maddi fil kalam. Nah, dia kata kalau selain daripada Quran, pada bacaan pada huruf hamzah kan, shaim, kita boleh sebut shaim, qaim bi ghairi isba', pada tathbutul alif wal hamzatu wala tushbi'u mad. Amma fil Quran tak bolehlah mad wajib kan. Fa amma fil Qur'ani fala budda min isba'in maddi itba'an liriwayah. Okey, akan tetapi pada mad lazim, pada percakapan biasa pun akan kita kena panjangkan bacaan tersebut. Kena panjangkan sebutan. Saya kata apa? Al-haqqah. Dia mesti panjang. Dia tidak boleh baca pendek. Sebab sebutan tu dia paling kurang dia akan panjang juga. Fi ghairil Quran. Adapun fil Quranil Karim, maka itba'an liriwayah. Itba'an liriwayah, maka mad wajib tersebut al-muttasil dibaca dengan panjang juga. Cuma dalil tadi menunjukkan bahawa mad lazim itu adalah martabat yang paling tinggi dalam maratibul mudud. Maratibul mudud, maka yang paling martabat paling tinggi adalah mad lazim, dan di bawahnya adalah mad lain lah. Sama ada mad badal yang ada hamzah kan. Mana ada pun mad mad al-muttasil, qaim dan sebagainya kan. Okey, itu maksudnya. Wa illa fatarku isba'il maddi jaizun fihi fil kalam. Fil kalami ghairil Quran tak ada masalah kan. Shaim kena baca pendek. Tapi mad lazim pada perkataan yang biasa pun mesti akan sebutan tu akan jadi lebih panjang. Fama kana al-maddu fihi laziman la budda minhu aqwa fil maddi mimma yajuzu fi tarku isba'il mad. Okey, itulah wajib. Lebih kuatlah mad lazim itu, keadaan dia lebih kuat berbanding mad yang ada sebabnya adalah hamzah. Mad al-muttasil lah kalau pembincangan kita ni kan. Al-maddu al-muttasil. Terusnya, wa'lam anna kulla kalimatin madattaha li hamzatin aw sakinin ba'da harfil maddi wal lin fa innaka idza waqafta 'alayha madattaha baca dengan panjang kan. Wal 'illatu allati min ajliha madatta baqiyatun. Illah tu masih ada kan. Masih kekal. Illah mad ni apa? Sababul mad. Ada dua. Apa benda sababul mad? Yang dua? Boleh sebut? Sababul mad. Hamzah. Apa? Hamzah. Dan Sakin. ingat hafal tu selalu. Yang lain ni pun ingat. Hafal ni betul-betul. Sababul mad. Illah ataupun illah al-mad tu ada dua je. Kita perbincangan panjang-panjang dia kembali kepada dua je kan. Hamzah dan sakin. Hamzah dan sakin. Hamzah mati. Kalau tak ingat lagi Ustaz tak tahulah. Selain daripada sababul maknawi. Maknawi tu lain kan, satu bahagian lain. Maknawi dan lafzi. Lafzi ni hamzah dan sakin. Sababul mad. Jadi dia disebut di sini. Kalau kita baca madattaha, kita waqaf pun maka illah tersebut masih ada baqiyatun. Madatta aidan kal wasli ka ja sya qaim dabbah wa nahwuhu kan. Masih ada. Sama ada kita wasal ataupun kita waqaf. Sababul mad ataupun illah mad itu masih ada tetap di situ. Okey, fa in zalatil illah. Dia kata kalau illah tu hilang. Kalaulah kata illah tadi hilang kan, apa berlaku kan? Allati madatta min ajliha fil waqfi, maka tarakta al-mad, maka kita tinggalkanlah mad. Seperti pada al-mufasil nahwu fi anfusihim. Qu anfusakum wa shibhuhu. Idza waqafta 'ala al-kalimati al-ula lam tamud. Kita tak baca panjang lah. Kita waqaf pada kalimah fi kan. Fi.
maka hamzah tu ataupun sababul mat tu tidak ada sebab kita waqaf kan. Maka kita waqaf dengan dua harakat sahaja kan. Qu anfusakum, kita berhenti qu. Tidak ada lagi sababul mat itu, maka hendaklah kita berhenti dengan qas. Okey. Fa in zalat al-illah, tadilah hilang illah tersebut, allati tujibul madda. Okey, ini lain pula. Fa in zalat al-illatu allati tujibul madda fil wasli madatta ala taqdiri ithbati tilka al-illah lianna zawalaha 'aridun nahwu manaman wala khirah fi qiraati warshin. Okey, ini pada contoh pada bacaan pada badal mat badal pada Imam Warsh. Fa in zalat al-illah, al-illah tu hilang yang mewajibkan mat tu fil wasli. Fil wasli pada wasal manaman, ini sebenarnya kita dah bincang pada mat badal dulu kan. Manaman okey, kita kata manaman, mat ataupun hamzah, sababul mat pada mat badal ialah hamzah juga kan. Hamzah berada di hadapan alif kan, bertemu dengan huruf mat. Maka kerana itulah yajuz untuk kita baca panjang, baca 4 dan 6. Maka apabila berlaku taghyir kan pada hamzah tersebut, hamzah tu telah tiada kan, harakat dia telah dipindahkan kepada nun. Zalat illah, hilanglah illah tersebut yang mewajibkan mat. Maka madat ta'ala taqdir itsbatin kal illah, maka kita boleh baca panjang juga ala taqdir, taqdir itsbatin kal illah lianna zawalaha 'aridun, kerana ia hilang itu adalah 'arid. Arid maksudnya harakat itu adalah harakat al-aridah. Inilah bincang pada mat badal dulu kan. Maka boleh untuk dibaca panjang, tidak ada masalah kan. Manaman, baca panjang tak ada masalah. 3 2 4 6 sama juga, boleh dibaca, ataupun ketika mana ibtida mana kan, ataupun wala khirah sama juga boleh baca 2 4 6. Kerana illah itu ataupun zawalul illah itu adalah aridun. Baris yang mendatang itu adalah baris yang arid. Jadi kesan ataupun athar al-hamzah itu masih kekal ada pada kalimah tersebut. Perbincangannya memang kita akan jumpa sama ada satu benda itu al-lazimah ataupun al-asliyah. Al-asliyah wal lazimah ataupun lawan dia al-aridah yang mendatang. Okey. Itu juga satu konsep asas yang perlu kita faham selalu kan. Fi qiraati warshin, fi qiraatil baqin tak ada masalah lah. Seterusnya pada wa nahwu haula'i in kuntum awliya'u ulaik fi qiraati qalun wal bazzi. Macam mana bacaan mereka? Yukhaffifani al-hamzah al-ula. Mereka mentashil hamzah al-ula kan. Betul lah. Hamzah al-ula, haula'i in kuntum kan. Dan haula'i in, boleh dua bacaan dua bacaan iaitu al-tawassut dan al-qas. Al-qas atau tawassut. Yakhaffifani al-hamzah al-ula wa qad dzakarna anna min al-qurra'i man la yamud fi hadzal fasl. Tidak baca dengan panjang, maksudnya haula'i baca dengan qas haula'i in kuntum wa'allalna fi ma taqaddam bi zawali lafzil hamzah. Kerana pada hamzah tersebut telah berlaku at-taghyir. Bila berlaku taghyir pada hamzah, maka dia akan ada khilaf akan ada khilaf sama ada boleh baca dengan panjang ataupun dengan pendek. Ataupun kita nak muqaddam, al-wajhu al-muqaddam sama ada wajah atau al-mad, ini at-tawassut ataupun al-qas. Okey. Man la yamud maksudnya baca dengan qas, kerana illah ataupun illah mat tu hamzah tu dia seakan-akan hilang kerana dia telah berlaku taghyir, iaitu at-tashil. Awliya'u ulaik, awliya'u ulaik. Okey. Bincang ini pada mat tu. Kenapa masih ada, kenapa boleh baca panjang, kenapa boleh baca pendek. Itu perbincangannya. Terusnya wa'lam annahu idza zala al-harfu alladhi yajibu lahu al-mad fil wasli li'illah. Apabila hilang huruf yang mewajibkan mad
fil wasal, kerana li'illah pada wasal dia telah hilang, huruf mad tu telah hilang pada wasal. Taraktal madda, maka kita tinggalkan mad, tidak ada mad lagi, li zawalil harfi al mamdud, kerana huruf mad yang wajib untuk panjang itu telah hilang. Fa in waqafta raja'al harfa, ketika waqaf maka huruf itu akan kembali. Ketika wasal dia tak wujud kan, tapi ketika waqaf dia wujud. Wa madatta nahwu qauluhu ta'ala tabawwa'ud dar, ketika waslan tabawwa'ud dar, wa itu seakan-akan tidak wujud kan. Itu banyaklah memang banyak huruf kan. Contoh biasa kan apa? Wa amilus salihat kan, wa amilu sama lah kan. Wa amilus salihat, waw tu dah hilang kan. Tajri min tahtihal anhar, alif tu dah hilang. Fil ardi, itu benda yang biasa kan. Tapi kalau kita waqaf wa amilu, maka huruf waw tu dia kembali kan. Huruf waw tu kembali kan. Dia ada, maka kita kena baca dengan kadar 2 harakat. Kadar mad asli kan. Fa in waqafta wa raja'al harf wa madatta nahwu qawlu. Contohnya lah. Tapi tabawwa'u ni lebih khusus lagi, iaitu mad badal bagi warsh. Ketika wasal tasilu bi ghairi maddi li zawalil waw. Ketika wasal baca dengan tidak ada mad langsung kan. Tabawwa'ud dar li zawalil mad. Mad tu dah hilang ataupun waw tu dah hilang. Lil tiqa'is sakinain, kerana bertemunya 2 sakin, al waw wal lam. Fa in waqafta madatta, ketika mana kita waqaf maka waw itu akan kembali kan. Tabawwa'u li ruju'il wawi wa qabla hamzatun fi qira'ati warsh. Ini khusus bagi warsh lah. Pada badal maka boleh dibaca dengan 3 wajah. Tabawwa'u, tabawwa'u, tabawwa'u. Boleh baca dengan 3 wajah bagi Imam Warsh sebab dia badal, dia kembali kepada mak badal. Kembali pada mak badal kalau kita berhenti pada tabawwa'u. Al-baqun pun sama kan, mak badal juga, cuma kadar mak badal mereka adalah 2 harakat saja kan. Tabawwa'u, dia jadi macam biasalah. Macam saya sebut tadi lah, wa amilu fi kan, tahtiha, dia kembali huruf tersebut waqfan, amma waslan faqad zala kan, faqad zala waslan liltiqa'i as-sakinain, liltiqa'i as-sakinain. Okey, itu pembincangan yang terakhir pada bab ini. Walaupun dia sebut apa illah mad pada fawadhihis suwar, tapi perbincangannya bila masuk perbincangan ada juga perbincangan-perbincangan yang lain kan. Perbincangan yang ada kaitan, yang dikiaskan untuk dimasukkan perbincangan dalam bab yang ada kesamaan lah, asyabah kan, syibhu fi mithli fawadhihis suwar. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, sababul mad ni kita ingat 2 ni, sukun dan hamzah. Sukun dan hamzah yang menyebabkan harusnya untuk dibaca panjang pada sesuatu kalimah tersebut. Okey. Dan sebenarnya tak susah pun kan? Tak susah. Kita ingat bahawa huruf mad ni dia macam mana? Harfun khafiyun ataupun khafa. Huruf mad dia sifat dia lemah, yang dhaif. Sifat dia dhaif. Apabila dia bertemu dengan hamzah yang kuat, apabila dia bertemu dengan hamzah yang hurufnya sifatnya kuat, maka ditakuti yang lemah ini akan hilang. Maka dia akan dikuatkan dengan satu benda yang namanya adalah mad. Kadar bacaan yang dipanjangkan kadar bacaan tersebut. Itu pembincangannya kan. Yang pertama hamzah kan. Yang kedua adalah as-sukun. Apabila bertemu 2 sukun, huruf mad mati kan, bertemu dengan mati, maka kataan tersebut tidak boleh nak dilafazkan, nak disebut kan. Maka ada satu penggantian yang namanya adalah mad yang diberi kepada huruf tersebut yang menjadi ganti bagi harakat, bagi baris untuk menghidupkan kataan itu supaya boleh disebut. Yatawassalu biha ila nutqi bisakin at-thani. Boleh buat ayat sendiri kalau kita faham kan. Kita menyampaikan untuk menyampaikan kataan tersebut, maka famudda, dipanjangkan bacaan.
Ini caranya kita faham, dan kalau kita nak menjawab dalam peperiksaan, kita hafal keyword-keyword ni. Kita hafal keyword-keyword ni insya-Allah. Dengan kita hafal, tak boleh juga kalau tak hafal langsung kan. Kalau istilah-istilah tu kita kena hafal, kena ingat, dan dengan kefahaman insya-Allah kita boleh relate kan. Kita boleh buat ayat sendiri pun yang kalau tidak tepat 100% pun dari sudut maksudnya ayat tu telah menjawablah soalan, telah menjawab soalan yang betul. Itu pentingnya kefahaman kalau kita faham. Tapi kalau kita tak faham, kita hafal macam mana pun kan, kita hafal banyak-banyak pun, maka tidak ada guna kan kalau tanpa kefahaman. Macam inilah kita hafal kamus kan. Kita hafal kamus, hafal tapi kita tak tahu penggunaan dia. Dia macam tak berguna. Kita kena hafal dan kita tahu cara penggunaan. Kalau tadilah contoh kamus kan, cara penggunaan kalimah tu kan, untuk menggabungkan dengan, untuk membuat ayat dan sebagainya. Jadi hafal saja, dia mestilah digabungkan dengan kefahaman. Barulah kita dapat mengguna dengan betul hafalan tersebut. Kalau hafal buta kita tak tahu kan, kita tak faham. Okey. Jadi saya rasa bab mat ni pun taklah susah sangat kan, kita boleh faham. Dia akan kembali kepada dua tadilah, hamzah dan sukun. Tengok kepada bentuk-bentuk mat ni. Mat badal dia terbalikkan, itu je. Mat arid li sukun, kenapa dipanjang pada waqaf kan? Waqaf sebab apabila berhenti waqaf maka harus untuk dipanjangkan. Tapi bacaan yang asli itu masih dikekalkan harakatan. Okey. InsyaAllah. Tak banyak pun mat kan, mat badal, mat lin, mat munfasil, mat muttasil. Mat apa lagi? Mat tadilah al-arid li sukun. Ni lepas tu mat pada fawatihis suwar. Sama juga sebabnya kan, sebabnya adalah as-sukun. Okey, cuma dari sudut, kalau dari sudut lebih dakiknya adalah perbincangan yang disebut Imam Maki kan. Dari sudut al-musyaddad dan al-mukhaffaf, mana lagi kuat, semua itu pergi kepada perbincangan yang lebih mendalam, lebih detail kan. Tapi secara umumnya kita faham insya-Allah. Itulah tujuan kita belajar taujih ni, supaya kita dapat memahami asal usul bacaan tersebut Ya. Okey. Cukup untuk hari ni. InsyaAllah. Ada apa-apa soalan tak? Untuk perbincangan hari ni. Apa-apa soalan? Okey. Okey, di Rabu kita ada satu lagi pembincangan. Rabu ada pembincangan. Dan insya-Allah minggu depan kita ada kelas yang terakhir Kelas untuk kita nak review balik. Kita nak tengok balik apa yang kita dah belajar daripada awal lah. Kita sebagai murajaah kita minggu depan insya-Allah. Dan pertemuan kita untuk exam, saya beritahu awal minggu lagi satu kan, 11 hari bulan. 11 hari bulan Oktober jam 9 hingga 10 pagi. Macam final lah, konon-konon final lah. Final assessment dia panggil. Bukan final exam. Okay, tak ada apa-apa Semua dah faham insya-Allah. Alhamdulillah. Semua faham. Dan semoga ada manfaat lah untuk kita semua. Dengan kita mempelajari ilmu taujihul qiraat untuk lebih menambahkan kefahaman kita berkaitan kajian dalam bidang qiraat ni lah, satu cabang yang penting taujih ni sangat-sangat penting untuk kita memahami asal usul qiraat. Yalah dari sudut bacaan yang sebenarnya kan. Yalah, kalau kita belajar qiraat saja kan kita tahu mazhabul qurra,
macam mana kan, baca macam ini, tapi dengan tauji kita pergi selangkah ke hadapan lagi, iaitu dengan memahami asal usul khilaf bagi qiraat tersebut kan. Dan kembali kepada dua lah, daripada awal dulu kita ada tauji lil qiraat kan, kita lil qiraat, hujah-hujah untuk kita walaupun riwayatannya dari sudut riwayahnya memang tidak ada sesiapa yang boleh menolak kan, tapi dari sudut dirayahnya pun, maksudnya macam bacaan mat tadi kan, dari sudut dirayahnya pun memang kaedah dalam bahasa Arab begitulah kaedahnya. Kaedah yang digunakan pakai dalam bahasa Arab, itulah kaedahnya, yang memang tidak ada orang Arab yang menolak pun kaedah tersebut, kecuali mereka yang sombong lah, mereka yang ingkar, mereka yang dah tahu kebenaran kan tapi tak mahu menerima kalamullah, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Ustaz.